Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, minggu yang pertama, hari Jumaat, yang mana kita sama-sama pada malam ini dapat berada dalam majlis ilmu, yang mana kita akan menyambung tadabbur surah Yasin untuk siri yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan pembelajaran kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita untuk kita mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi pada malam ini kita akan masuk siri yang keempat. Siri keempat ini bermakna ini adalah pertemuan yang keempat, ataupun lebih mudah faham, kelas yang keempat lah. Mungkin dia baru datang kali pertama, mungkin dia kali kedua, mungkin ada yang kali ketiga, dan mungkin ada kali yang keempat. Tak apa, walaupun di siri keempat, dia bukan jadi syarat sah nak belajar kena ikut setiap siri, tidak. Fahamlah yang tu, insyaAllah. Masing-masing ada komitmennya masing-masing. Namun begitu, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah kerana Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita ruang untuk kita mempelajari dan kita mentadabbur surah-surah Yasin, surah Yasin yang biasa kita baca. Baik, sebelum saya pergi kepada topik yang keempat, siri yang keempat, topik yang berikutnya, sebenarnya malam ni adalah malam yang terakhir untuk kita membicarakan tentang tema berkenaan dengan Ar-Risalah, tema berkenaan dengan kerasulan. Pada kuliah yang lalu, pada siri pengenalan, saya pernah sebut bahawa dalam surah Yasin, intisari kandungan utamanya dia berkisarkan kepada 3 perkara pokok iman, iaitu pertama, cerita tentang ketuhanan, cerita tentang kerasulan, cerita tentang hari kiamat. Namun untuk kelas yang kedua, kelas yang ketiga dan kelas yang keempat pada malam ini, kita akan membicarakan lagi temanya berkenaan dengan Ar-Risalah, iaitu kerasulan. Maknanya malam ni, malam terakhir kita bincang tentang tema kerasulan. Kemudian siri yang berikutnya, kita akan masuk pula kepada tema yang kedua yang ada dalam surah Yasin, iaitu berkenaan tema tentang Al-Ilahiyat, cerita tentang ketuhanan. Jadi untuk pembelajaran di slot tadabbur di Tadabbur Center ni, kita tidak akan membicarakan ke semua ayat. Kalau ikutkan ayatnya ada 83 ayat. Cuma dalam surat tadabbur ni kita berlatih, kita cuba untuk memilih beberapa ayat untuk surat bersama saya akan temakan ni. Jadi kita masih lagi bincang tema tentang kerasulan. Jadi saya harap kepada penonton-penonton yang melihat secara langsung di FB tadabbur, anda boleh mengikuti pembelajaran kami di sinilah. Jadi sebelum saya pergi kepada ayat yang berikutnya, izinkan saya mengulang terlebih dahulu. Pada siri yang lepas, iaitu pada siri yang ketiga, kita telah pun membincangkan tentang ayat yang keempat yang berkenaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat yang berbunyi ala siratin mustaqim, iaitu Allah menegaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang rasul yang sifatnya dia berada di atas jalan yang lurus. Telah saya sebut pada kuliah yang lalu, jalan yang lurus itu hanyalah satu, tidak dua, tidak tiga, hanya satu saja.
Jalan yang lurus ini pernah dilukis oleh Nabi SAW dengan satu garisan panjang. Kemudian Nabi melakarkan di kiri dan di kanan di jalan itu. Dan yang kiri kanan itu sebenarnya adalah jalan yang menyimpang, jalan yang tidak lurus, jalan yang membawa kita kepada kemurkaan Tuhan. Jadi berhati-hati dengan jalan yang bersimpang siur di kiri dan di kanan, seperti mana garisan yang pernah dilukis oleh Nabi SAW. Kemudian pada ayat yang keempat ini kita telah pun membuat kesimpulan. Kita belajar dalam surah Yasin, Nabi SAW dia itu sifatnya berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang membawa kita kepada kerajaan Allah. Jalan yang lurus, jalan yang membawa kita kepada syurga Allah. Maka kita kena mesti ikut Nabi, kita belajar. Tetapi timbul persoalan, macam mana kami nak ikut Rasul tu? Apa kaedah dia? Apakah metodnya? Maka pada kuliah yang lalu, siri yang ketiga, kita telah menyebutkan ada beberapa cara kita beriman kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbara. Kalau kita nak berada di atas jalan yang lurus seperti mana Nabi berada di atas jalan itu, maka tindakan yang perlu kita lakukan adalah kita kena membenarkan apa sahaja yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Itu nombor satu. Maknanya apa yang Nabi sebut kita kena benarkan. Walaupun dia di luar akal kita. Tapi apa sahaja datang daripada Nabi yang diterima kesahihannya, yang diterima hadisnya di bawah disiplin ulama-ulama hadis, maka kita kena percaya membenarkan. Sebab kalau kita tidak membenarkan Nabi, kita takkan dapat berada pada jalan yang lurus tu. Kita takkan sampai kepada destinasi dia. Nak pergi ke syurga Allah, nak dapat redha Allah, mesti membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian pada kuliah yang lalu juga kita menyebutkan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati apa sahaja yang baginda perintahkan untuk kita lakukan. Apa Nabi perintahkan, maka kita kena tunaikan. Kita kena lakukan. Walaupun kita tak suka nak buat dia. Walaupun dia tak selera dengan hawa nafsu kita. Walaupun dia tak selari dengan pendapat kita, dengan pandangan kita. Tetapi apabila Rasul perintahkan, maka wajib kita mentaatinya. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa dajar. Iaitu menjauhkan diri daripada melakukan apa sahaja yang baginda larang. Tadi buat apa Nabi suruh kan? Yang ketiga ni pula, apa Nabi larang jangan buat. Kalau Nabi kata buat benda ini dosa, jangan dilakukan. Kalau Nabi kata Allah akan melaknat seseorang, maka jangan lakukan. Kenapa? Kerana Nabi itu ala siratim mustaqim. Okey. Dan yang keempat, iaitu alla yu'badallahu illa bima syara'a. Yang keempat, kan, setelah kita benarkan apa yang Nabi katakan, kemudian kita ikut apa yang Nabi suruh, kemudian kita tinggalkan apa yang Nabi larang. Yang keempat, mestilah beribadat, iaitu tidak melakukan sebarang ibadah kepada Allah melainkan dengan cara yang pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh semak balik semula. Tengok balik semula. Cara aku solat ni seperti yang Nabi syariatkan ke? Yang Nabi tunjukkan ke? Cara berpuasa kita mesti puasa macam mana Nabi berpuasa. Kita melakukan ibadat haji seperti mana ibadat yang Nabi tunjukkan. Dan semua cara ibadat. Ibadat ini pernahkah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keempat cara ini merupakan cara yang boleh untuk kita realisasikan, untuk kita berada ala siratim mustaqim. Ini adalah sekadar pengulangan pada kuliah yang lalu yang telah pun kita sebutkan. Okey, kemudian pada kuliah yang lalu kita berhenti pada ayat itu, habis. Kita tidak sempat
untuk membina soalan-soalan tadabbur. Sebab solat kita solat tadabbur. Maka untuk solat tadabbur ni, saya telah sebut pada kuliah yang lalu bahawa setiap daripada satu ayat itu, setelah kita faham apa maksud Tuhan kata, langkah yang kedua, kita kena membina soalan-soalan. Tengok ayat tadi tu, kita bandingkan dia dengan diri kita. Adakah ada jurang ayat itu dengan diri kita? Ataupun ayat tu Tuhan kata begini, diri kita begitu, ataupun sebaliknya. Jadi soalan-soalan ini kita bina untuk solat tadabbur. Dan ingat, saya pernah sebut sebelum ini juga, apabila kita baca Quran, jangan ingat Quran itu untuk orang Arab dulu. Tak sesuai dengan kita. Tak. Kita kalau kita belajar tadabbur, Quran itu juga Allah tujukan kepada kita. Walaupun dia turun kepada umat yang khusus, walaupun dia turun kepada individu yang khusus, tetapi dia punya al-ibrah, mesti dia diambil, kita kaitkan ayat ini adalah untuk kita. Jadi kita akan masuk kepada solat membina soalan-soalan tadabbur. Saya ringkaskan dia kepada SST, bukan GST. Okey, contoh saja. Okey, daripada ayat tadi tu kita boleh bina soalan apa? Saya bagi contoh ya. Contoh ini contoh saja. Lepas ni kita boleh buat. Okey, antara contohnya, adakah selama ini kita membenarkan apa saja yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang Nabi bagi tahu? Cek diri kita. Tadi kita bagi tahu kan, kalau nak berada di atas siratal mustaqim yang nak bawa kita kepada mardhatillah, nak bawa kita kepada syurga, kita sebut 4 langkah tadi tu kan. Berdasarkan setiap langkah tu ada ayat-ayat yang dirujuk. Maka soalannya kita tanya, betul ke selama ini kita membenarkan apa sahaja yang Rasulullah sampaikan? Sebab ada orang dia tak percaya kepada hadis Nabi. Dia anti hadis Nabi. Sedangkan dalam Quran Allah mengatakan innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Okey, tanya soalannya. Kita duduk pada tingkatan mana? Ya ataupun tidak? Nanti jawab. Sebab selepas ni kita ada tindakan selepas tadabbur. Okey? Soalan yang kedua yang boleh kita bina adalah, adakah selama kita hidup sehinggalah kepada malam ini kan, kita mentaati tak apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam perintahkan? Kita faham tadi. Kita nak duduk, kita nak pergi kepada syurga Allah, nak dapat kerajaan Allah, mesti mentaati apa yang Nabi suruh. Persoalannya adalah sejauh mana kita mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena tanya soalan. So, tuan-tuan nak kena jawab. Tanya diri. Okey. Yang berikutnya, kita boleh bina soalan juga. Selama ini, sejauh mana ataupun adakah kita menjauhi, meninggalkan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam larang? Betul tak? Okey, tanya. Dia persoalannya kadang-kadang, ustaz, saya nak jawab macam mana ustaz? Saya sendiri tak tahu apa yang Nabi perintah, apa yang Nabi larang. Betul tak? Sengaja macam tu. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang Nabi larang, dia akan boleh buat soalan lagi lah. Sejauh mana kita mengetahui setakat hari ini apa yang Nabi perintahkan dan apa yang Nabi larang kita lakukan. So macam mana kita nak okey, dia punya tindakannya adalah macam mana kita nak tahu berapa banyak yang Nabi suruh, berapa banyak Nabi larang. Kalau buka Quran tak cukup. Sebab tu siapa yang dia mendekatkan diri kepada Quran, siapa yang dia belajar Quran, dia mesti kena baca hati Nabi juga. So, berapa banyak yang Nabi perintahkan kita lakukan? Berapa banyak yang Nabi perintahkan kita jangan buat. Macam ni kita nak tahu apa tindakan kita kena ambil? Bermakna kita kena duduk juga, berada juga dalam kelas hadis.
Tidak cukup hanya berada pada kelas Quran saja. Sebab ada orang kita zaman sekarang, dia Quran je, hadis dia tak belajar. So macam mana dia nak tahu apakah perkara yang Nabi pernah perintahkan? Nabi larang. Ada orang pula dia belajar hadis je, Quran dia tak faham. Pun tak boleh juga. So dia kena seiring sejalan. Apa tindakan kita lepas ni? Kita kena belajar ilmu hadis. Apa Nabi perintah, apa Nabi larang. Okey, saya bagi contoh mudah. Antara kitab ataupun pembelajaran yang kalau peringkat umum kita ni orang awam ni, kalau boleh anda milikilah. Contohnya kitab hadis apa? Contohnya anda belilah kitab Riyadhus Salihin contohnya. Adakah anda miliki Riyadhus Salihin? Kitab Riyadhus Salihin pernah dengar tak? Riyadhus Salihin pernah dengar? Adakah anda sudah miliki dia? Besok masih ada pesta buku kan? Anda pergi cari kitab tu. Sebab kitab Riyadhus Salihin adalah satu kitab hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih, yang mana dia telah membuat 17 judul. Di bawah judul-judul itu ada beberapa bab. Babnya lebih kurang dalam 372 bab. Di setiap bab itu ada hadis-hadis Nabi. Jika dikumpulkan 372 bab, anda akan belajar sebanyak 1900 hadis. Maknanya kat situ anda akan belajar macam mana Nabi ajar kita pasal niat, pasal taubat, pasal nak dekatkan diri pada Tuhan, pasal adab, pasal akhlak, pasal Nabi larang. Maka kitab tu anda kena miliki kerana bila anda belajar. Sebab dalam tu anda akan jumpa, anda akan melalui 1900 hadis Nabi. Maka belajar kitab tu. Kitab tu dia untuk mereka awam kita, elok kita belajar tu juga. Untuk tu. Kalau anda nak belajar detail, dia belajar lah. Saya Khori apa, saya Muslim, itu agak panjang. Sebab lepas kita belajar tadabbur ni, kita kena ambil langkah dia apa. Maka anda langkah pertama, anda beli kitab tu dulu. Kan, yang kedua, anda carilah kelas-kelas yang belajar tentang Riyadhus Salihin. Supaya apa? Supaya kita ingin mengetahui apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi larang. Itu contoh saja. Kemudian soalan lain yang boleh kita tadabbur adalah, adakah selama ini kita beribadah mengikut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ikut siapa? Orang lain Allah tak kata dalam Quran, inna kalaminal mursalin ala siratin mustaqim. Dalam banyak-banyak Rasul Allah menegaskan Muhammad itu Allah bersumpah dengan Quran untuk menegaskan bahawa Muhammad ini benar-benar Rasul yang Allah utuskan. Dia pula pada ada jalan yang lurus. Nampak tak ayat itu? Jadi tanya soalan pada diri kita. Aku semayang ni ikut, aku buat ibadat ni ikut orang ke? Ataupun ikut siapa? Betul tak? Sebab siapa nak berada ala siratal mustaqim, dia mesti beribadat sebagaimana ibadat yang pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, akan timbul persoalan, macam mana saya nak tahu Ustaz cara Nabi ibadat? Jawapannya apa? Hampir belajarlah hadis. Itu cerita dia. Dia dengan belajar Quran ni tahu kesilapan orang-orang, kesilapan setengah orang ni. Dia Quran aja, tapi dia tak belajar hadis Nabi. Tak boleh juga. Anda kena masuk juga kelas-kelas belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, yang kedua adalah yang selepas kita belajar soalan, kita kena nyatakan tindakan apa nak diambil selepas bengkel tadabbur ni. Selepas tuan-tuan yang menyaksikan langsung penonton-penonton, selepas anda tahu soalan tu, maka apa tindakan anda nak buat? Sebenarnya setiap kelas kita datang, kita nak tahu lepas tu nak buat apa, betul tak? Apa tindakan kita nak buat? Kita bukan sekadar nak tahu apa Tuhan kata, tapi kita kena tahu yang Tuhan kata tu, ayat itu dengan kita bagaimana. Kalau jurangnya jauh, maka kita kena ambil tindakan untuk menyamai ayat yang Allah cakap. Jadi dia ada tindakan selepas tadabbur. Dia panggil TST. Sensitif sikit, STST. Ya? Okey. Boleh faham? Okey.
Jika jawapannya masih belum pasti kan, saya tak pastilah Ustaz, sejauh mana saya ikut Nabi, sejauh mana saya taati perintah Nabi, sejauh mana saya tinggalkan larangan Nabi. Maka tindakan yang perlu ambil apa? Anda pergilah kena pasti apa yang Nabi suruh, apa Nabi larang. Macam saya sebut tadi tu. Pada tulis, yang kenapa nak buat. Anda tulis, nak cari kitab bila. Carikanlah hadis, bersedih. Carikanlah hadis. Baru anda akan merasai kemanisan ayat yang anda belajar tu. Baru kita faham, Quran ni adalah hudan panduan. Okey, soalan tindakan lain. Jika jawapan kita, saya belum sepenuhnya lah Ustaz mentaati perintah Rasul. Saya belum sepenuhnya lah Ustaz, saya meninggalkan larangan yang Rasul larang. Maka tindakan apa kita perlu ambil? Kita kena lakukanlah. Ya, pastikan ikut cara Nabi SAW. Okey, kita pergi kepada siri yang keempat. Tadi sisi pengulangan. Pengulangan ni pun umur. Ulang-mengulang ni kadang membawa kebaikan. Ya, kadang-kadang tak sempat kita fahamlah. Kan, nak sampai sini jalan jam, nak sampai sini sakit perut, nak sampai sini ada assignment, faham-faham. Sebab tu saya berusaha untuk buat di kelas Tadabbur Center supaya tuan-tuan datang. Okey, ada soalan nak tanya untuk siri yang ketiga, tadi pengulangan dia. Saya masuk siri yang keempat malam ni, last. Kita nak belajar untuk tema kerasulan. Apa makna nombor 4 tu? Apa makna siri 4? Siri 4 tu bermakna kelas yang keempat. Maknanya anda siri ke berapa dah ni? Tak kisah. Dalam kelas kita ni tak kisah. Tiba-tiba datang, siri nombor 4 dah. Tak apa. Tak apa. Tak jadi, dia bukan syarat sah ataupun syarat wajib nak belajar tadabbur mesti ikuti setiap siri. Tapi kalau anda ada ikuti setiap siri itu lebih afdal lah. Itu saja ya. Okey. Nanti kalau iklan akan datang ataupun surat tadabbur akan datang, saya akan letakkan siri-siri. Ya, mana siri 5 tu, kalau yang ke-5 lah. Ke-6 tu ke-6 lah. Kalau ke-10 tu, alamak, rasanya baru 5 kali je. Maknanya anda tinggal 5 kelas lah tu. Kalau tak dapat, anda tengok rakaman. Ada semula ya. Okey, boleh saya teruskan siri yang keempat? Okey, malam ni kelas yang terakhir yang kita akan cerita tentang tema kerasulan. Okey, ayat yang berkaitan dengan kerasulan, kita pergi pada ayat yang berikutnya, itu ayat yang kelima. Ayat yang kelima ni tajuknya apa? Ayat kelima, ayat dia bunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ayatnya. تنزيل العزيز الرحيم. Itu ayat nombor 5. Diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha mengasihani. Apa yang Allah bawa turun, di situ salah satu maksudnya adalah Al-Quran. Jadi ayat nombor 5 ni kita akan membicarakan tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang Allah tu mempunyai sifat Al-Aziz, maha perkasa, dan Allah tu bersifat Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ayat yang kelima ni, apa hubung kait dia dengan ayat ala siratim mustaqim? Kaitan dia adalah Quran yang kita akan belajar pada ayat nombor 5 ni, ia merupakan satu jalan ataupun salah satu sumber yang membawa kita itu pergi pada jalan yang lurus tu. Ayat nombor 4, Allah kata Nabi itu sifatnya dia berada di atas jalan yang lurus. So ayat nombor 5, apa kaitan dia? Quran yang Allah bawa turun tu oleh sifat Tuhan yang maha perkasa dan maha penyayang itu, pengasih itu, menerangkan bahawa Quran itu merupakan sumber kita nak tahu macam mana saya nak pergi pada jalan yang lurus itu. Maka Nabi, apabila kita bincang tentang kerasulan, kita tidak boleh pisahkan Nabi itu dengan Al-Quran. Sebab Nabi diturunkan padanya Quran. Maknanya kalau nak pergi kepada destinasi tu, maknanya mesti beriman dengan Rasul, beriman juga dengan Al-Quran. Okey, nampak perkaitannya? Okey.
Daripada ayat nombor 5 ni, ada dua topik yang yang kita akan bincangkan, yang kita akan tafsirkan dia, kemudian kita cuba untuk merenung maksud ayat ini. Nombor 1, Allah menceritakan tentang Al-Quran yang Allah turunkan. Yang kedua, Allah menceritakan tentang sifat dia yang menurunkan Al-Quran, sifatnya apa, iaitu Al-Aziz dengan Ar-Rahim. Okey, kita bincang dulu perkara yang pertama ni, Quran yang Allah bawa turun. Baik. Dalam ayat yang kelima, Allah menggunakan perkataan tanzil. Okey, kalimah tanzil, kalimah tanzil adalah masdar, iaitu kata terbitan daripada kalimah nazzala yunazzilu tanzil. Okey, nazzala yunazzilu tanzil. Apa itu tanzil? Ia bermakna Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit, ansur demi ansur kepada Nabi SAW. Itu dipanggil tanzil. Allah menurunkan Quran daripada Baitul Izzah pada langit yang pertama tu, dia turun kepada Nabi selama 23 tahun. Ada yang turun sebelum hijrah, ada yang turun selepas hijrah. Maka ayat yang turun itu diturun secara beransur-ansur. Itu merujuk kepada makna tanzil. Okey, boleh faham yang ini? Okey. Kita pergi terus kepada maksud ayat. Kenapa Allah menyifatkan dirinya pada penurunan Al-Quran yang sikit-sikit dari itu kan, dengan sifat Al-Aziz? Sedangkan kita belajar Al-Aziz maksud apa? Perkasa, keperkasaan Tuhan. Apa kaitan nama Al-Aziz, keperkasaan itu, dengan Allah turunkan Quran tu? Kenapa tak pakai Ar-Rahman? Kenapa tak pakai nama lain? Kenapa Allah sebut Al-Aziz dulu kat depan? Okey, yang ini kita nak huraikan. Dalam tafsir As-Sa'di, sebab tu atas tu saya tulis tafsir As-Sa'di tu, maknanya Al-Imam As-Sa'di, dia ada satu kitab tafsir dia, Taisirul Rahman, tak salah saya nama dia, ataupun tafsir Sa'di. Dia mengatakan bahawa kenapa, apa makna Al-Aziz pada ayat tu kaitan dengan Quran. Dia kata maknanya Al-Aziz, maknanya Al-Aziz, Al-Aziz tu Quran tu maknanya apa? Anit taghyiri wa tabdili, iaitu Quran yang Allah turun sikit-sikit tu kepada Rasulullah SAW itu. Kenapa Allah mengkaitkan dia perkasa? Maknanya tidak ada orang yang boleh menukar, mengubah dan sebagainya. Sebab tu Allah kaitkan dia dengan Al-Aziz. Siapa berani ubah? Aku Al-Aziz, kata Allah. Aku maha perkasa. Siapa nak tukar? Aku Al-Aziz. Okey, boleh faham tak? Salah satu makna dia. Seperti tafsiran Al-Imam Sa'di. Okey. Pentafsiran yang kedua, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala alaih, Allah kaitkan dengan Al-Aziz pada turunnya Quran untuk menunjukkan bahawa wajibnya kita mengamalkan apa sahaja yang datang dari Quran. Okey, boleh faham tak? Jangan serius sangat, relax sikit, macam berat rasa. Apa hal? Okey. Kenapa Allah kaitkan penurunan Al-Quran sikit-sikit tu dengan namanya Al-Aziz? Sebagian ulama mengatakan bahawa itu bermakna apa sahaja yang Allah bawa turun kepada kita, wajib kita mengamalkannya. Kalau Allah kata lakukan, wajib kita melakukan. Kalau Allah kata jangan lakukan, maka wajib kita meninggalkan. Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Perkasa Al-Aziz. Maknanya setakat ni kita jumpa dua makna lah. Ada yang mengatakan Al-Aziz tu kerana Allah lindung Quran tu daripada orang ubah.
daripada orang tukar, orang seliwing. Dan makna Al-Aziz juga, sebagian ulama mengatakan bahawa wajib kita beramal dengan segala kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Okay. Al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala alaih, dia mentafsirkan ayat ini sama seperti yang kedua tadi itu, iaitu al-muntaqimu mimman khalafahu. Allah akan menuntut balas kepada sesiapa yang membangkang apa yang ada di dalam Al-Quran. Okey, faham tak yang ini? Al-Aziz. Okey. Saya pergi kepada sifat Tuhan yang kedua, iaitu Ar-Rahim. Okey. Yang ini telah saya sebutkan tadi itu. Maknanya, siapa yang tidak mengamalkannya apa ada kandungan Quran, maka dia akan berhadapan dengan Tuhan Al-Aziz yang Maha Perkasa. Dia akan mengazab dia dengan kekuatan Tuhan. Okey. Boleh faham yang ini? Okey, kita pergi sifat Tuhan yang kedua yang dikaitkan dengan Quran, iaitu Ar-Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Apa makna Ar-Rahim kat situ? Ar-Rahim menunjukkan bahawa turunnya Al-Quran sebagai bukti rahmat Tuhan kepada makhluk. Sebab Ar-Rahim, dia menunjuk kasih sayang Tuhan. Kenapa dikaitkan dengan penurunan Quran? Ini kerana Allah tidak memberikan rahmat kepada makhluknya, yang mana rahmat itu yang paling besar, melainkan Allah turunkan Al-Quran. Kan Ar-Rahim tu, siapa dulu belajar Al-Fatihah, perkataan Ar-Rahim itu, dia kan berasal dari perkataan rahmat, rahimah. Maka jika nak dikembangkan makna rahimah tu, perkataan rahmat tu, maka dia akan menggunakan wazan fi'il, iaitu Ar-Rahim. Maknanya sebut je Ar-Rahim, dia ada kaitan dengan rahmat Tuhan. Tetapi kalau masuk Ar-Rahim ataupun Ar-Rahman, dia bermaksud mubalaghah, bermaksud lebih dalam dan lebih luas. Ini bermakna turunnya Al-Quran sedikit demi sedikit tu menandakan Allah tu Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Sayangnya Tuhan. Okey. Kita nak masuk syurga, teringin tak nak masuk syurga ni? Nah, kita masuk syurga ni dengan amal ke dengan rahmat Tuhan? Kita masuk dengan rahmat Tuhan, kan? Jadi, salah satu cara untuk kita tarik rahmat Tuhan tu turun pada kita, bila rahmat tu turun, kita akan masuk syurga dengan apa? Dengan Quran. Kita faham? Maknanya, siapa belajar Quran, sebenarnya anda sedang mencari rahmat Tuhan tu turun. Sebab apa? Sebab salah satu standar Allah tu Maha Rahmat dia kepada hamba, dan rahmat dia yang sangat besar yang Allah tunjukkan adalah dengan menurunkan Al-Quran. Kalau orang tanya macam mana dapat pentafsiran yang sebegitu, suruh dia baca ayat yang kelima, surah Yasin. Allah mengkaitkan Quran itu Tanzilal Azizir Rahim. Okey, jelas, faham? Boleh saya teruskan? Adik-adik, soalan? Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Okey. Boleh faham tak yang ni? Okey, faham ayat nombor 5? Kalau kita dah faham, baru kita boleh tadabbur. Sekarang kita masuk level memahami ayat tu. Rupa-rupanya ayat Tanzilul Azizur Rahim. Baru kita faham maksud ayat. Kalau tidak Tanzilul Azizur Rahim, itu saja. Tapi tak apa. Tanda ni tandanya Allah rahmat kat kita. Allah dapatkan dada kita, Allah bagi kita hidayah itu taufik. Kelas yang paling afdal sekali adalah kelas banyak Quran. Ya, ingat tu, jangan lupa. Siapa yang nanti ajak kawan datang, jom kita pergi kelas mencari rahmat Tuhan. Ya, betul kan? Kelas apa? Kelas belajar Quran lah. Kelas mencari rahmat Tuhan, panggil rahmat Tuhan tu turun. Dengan rahmat Tuhan tu Allah akan bawa kita masuk syurga. Jadi belajarlah Quran selagi nyawa di kandungan dan belajar. Ya? Okey.
Sebelum kita pergi pada soalan-soalan tadabbur, izinkan saya menyebut beberapa ibrah bagi ayat nombor 5 tadi tu. Okey, sebelum ni saya pernah sebutkan setiap ayat saya bagi dia punya ibrah dia. Okey, pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada ayat yang kelima itu, nombor 1 adalah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi buat, kan? Sebab Allah kaitkan tanzilan azizur rahim. Okey. Pengajaran yang kedua, sesungguhnya Al-Quran dia adalah firman Allah. Dia bukan makhluk. Sebab Allah yang bawa turun. Maknanya dia adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah. Dia adalah kata-kata Allah. Okey, dalam banyak kata-kata, okay, dalam banyak perkataan, perkataan mana yang terbaik? Quran lah. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Sebaik-baik pertunjuk adalah pertunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi ulang pada pembukaan. Nabi kalau dia nak mulakan pembukaan, dia akan sebut tu. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Sebaik-baik pertunjuk adalah pertunjuk Nabi SAW. Sebab tu Nabi dengan Quran dia tidak berpisah. Okay. Pengajaran yang ketiga kita belajar pada malam ini, kita belajar di sini kita mengetahui bahawa ada dua nama Allah. Iaitu Allah menetapkan bahawa dia mempunyai dua nama, iaitu dua sifat, iaitu Al-Aziz dengan Ar-Rahim. Kemudian pengajaran yang berikutnya, Allah nak beri ingat, Allah nak beri peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi Al-Quran. Maksudnya, dia tidak mahu beramal apa yang Tuhan katakan. Dia tidak mahu meninggalkan apa yang Allah larang. Contohnya Tuhan kata apa dalam Quran? Jangan buat. Allah kata apa? Contoh Tuhan kata dalam Quran, jangan buat. Apa dia? Jangan kamu hampiri zina. Lagi, jangan bersedih. Masya Allah. Jangan apa lagi? Jangan, kan banyak jangan. Sekali dekat perayaan raya, jangan apa yang Allah pesan banyak. Allah kata jangan mencela orang lain. La yaskhar qaumin min qaumin. Allah kata apa lagi? Lepas tu Allah suruh pula, kan. Allah kata kalau dapat berita-berita orang fasik, selidik dulu tu Allah suruh. Fatabayyanu, kata Allah. Allah kata la yaghtab, jangan kamu mengumpat ke kaum yang lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Bermakna di sini kita belajar, Allah ingatkan siapa yang tidak sama seperti apa yang Quran katakan, sama ada berbentuk perintah atau pelarangan, Allah ingatkan nanti dia akan berhadapan dengan Tuhan Al-Aziz. Dengan sifat Al-Aziz itulah Allah berhak mengazab dia. Okey. Yang berikutnya, sesungguhnya Al-Quran, bahkan seluruh syariat yang ada pada hari ini, yang telah pun ditunjukkan oleh Nabi, syariat yang Allah bawa turun, sebenarnya dia adalah termasuk di antara kesan-kesan rahmat Allah kepada manusia. Faham tak pengajarannya apa? Cuba baik yang ni. Maksud dia, apa saja syariat yang Allah berikan kepada kita, yang Nabi bawa, yang Nabi sampaikan, sebenarnya itu semua adalah kesan-kesan rahmat Allah kepada manusia. Allah suruh kita puasa nanti, kan? Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Betul? Semua itu tanda rahmat Allah kepada manusia. Maka di antara rahmat yang besar Allah bawa menurunkan Al-Quran Al-Karim. Kalau kita dah faham, kita buatlah soalan-soalan tadabbur dia. Okey, apa soalan yang boleh kita bina? Cepat, berikan contohnya. Jangan lambat-lambat. Cepat. Jangan lambat-lambat. Binakan soalan-soalan tadabbur daripada ayat yang tadi tu. 1,
Contohnya, tak apalah, saya tanya, saya jawab. Sabar, Ustaz zaman akhir zaman dia. Sabar. Soalannya kita boleh bina lah. Contohnya, sejauh mana aku meyakini bahawa Quran itu betul-betul datang dari Allah? Kan? Tak? Sejauh mana kita benar-benar meyakini Quran itu datang daripada Allah? Boleh? Kita boleh bina soalan. Nah, kita nak jawab apa? Kalau anda nak bagi jawapan, ingat, dalam agama ada mesti kena bagi bukti. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kamu benar dalam pendakwaan kamu, dalam kata-kata kamu, minta mereka kemukakan bukti. Bukti itulah yang kita nak buat nanti, tindakan selepas tadabbur tu. Okey, kita faham ayat 55 tadi. Quran turun sikit-sikit daripada Allah, yang mana Allah standarkan sifat maha perkasa dia dengan maha rahmat dia. Okey, soalannya adalah, setakat hari ini kita beriman tak benar-benar Quran itu turun dari Allah? Maka apabila sebut iman saja, apabila sebut iman, anda mesti tengok 3 perkara. 3 perkara itu apa? Pertama, sudut hati. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, perbuatan anggota tubuh badan yang lain. Itu makna iman. Kalau lengkap 3-3 ni, kita akan dapat title mukmin, sebenar-benarnya beriman. Okay, maksud dia, sejauh mana kita beriman kepada Al-Quran, betul-betul turunnya pada Tuhan. Hati mungkin dia membenarkan. Benar Ustaz, saya yakin. Hati kita berkata, saya yakin Quran itu daripada Allah. Lidah pun sebut, saya beriman Quran ini betul-betul daripada Allah. Masuk langkah ketiga, bukti perbuatan awak yang menunjukkan awak ni benar-benar beriman Quran itu daripada Allah. Kita boleh tengok bukti apa? Tengoklah diri kita dengan Quran. Sejauh mana kita nak belajar Al-Quran, sejauh mana kita nak baiki bacaan Quran. Sebab Quran ni kalamullah. Tak kalah saya nak baca ikut pronunciation yang amboi kan. Kalau bahasa Inggeris terbelit lidah menyebutnya. Dia punya pronunciation tu macam orang putih lah tu sebutnya. Tapi bila dia baca Al-Quran, menggangkak dia baca. Alif lam alif lam alam jadinya pula. Sebab kalau dia meyakini Quran itu daripada Allah, dia akan jaga Quran tu, sebab dia kalamullah kan, dia bukan kalam manusia. Dia akan cuba sebut betul-betul, belajar sebut baris dia. Lepas tu dah sampai, dah boleh mahir dah tajuk sebut, belajar pula faham Quran. Kan kita sebut tadi, sebaik-baik perkataan siapa? Perkataan Allah. Maka kita cubalah untuk memahami. Okey, itu dia punya tindakan-tindakan boleh kita ambil. So, tanya diri sendiri. So, kita tak sempat nak. Anda tak payah buktikan malam ni. Anda buktikan kemudian nanti. Okey. Yang berikutnya, soalan yang boleh kita bina pada ayat 65 apa dia? Selama ni, anda nampak tak rahmat Allah pada Quran tu kepada diri? Nampak dia? Ke macam, saya ni pun tak tahu lah Ustaz. Nampak ke rahmat Tuhan pada ayat ni? Nampak tak ayat Quran tu jadi rahmat? Ataupun kita tak tahu rahmat Tuhan tu kat mana pada Quran tu? Pun satu isu juga. Tanya diri balik nanti buat soalan. Tapi spesialnya soalan ni jawab sendiri. Okey. Jika soalan yang kita bina tu macam tadi tu kan, betul lah Ustaz, saya selama ni kan, saya baca Quran ni Ustaz, saya kadang-kadang je Ustaz, kadang-kadang Ustaz, saya tunggu saya sedih baru saya baca Quran Ustaz. Kalau saya tak ada masalah Ustaz, saya tak sentuh pun Quran tu. Contoh. Maka kita dah faham hari ni apa tindakan kita.
kita baiki balik semula. Buat jadual. Sekurang-kurangnya setiap pagi aku mesti membaca satu helai Quran. Contoh. Ataupun tindakan kita seperti tadabbur ni, saya yakin Quran ni daripada Allah. Dia adalah sebaik-baik perkataan. Bermula Ramadan ni, saya akan mula untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran Al-Karim. Sampailah bila-bila. Apabila kita boleh buat semua tu kan, baru kita akan nampak nanti di mana rahmat Allah Ar-Rahim itu pada Al-Quran itu. Jika kita jauh dengan Quran, kita akan nampak rahmat Quran itu pada diri kita. Sebab anda kena yakin, sebab Quran tu adalah salah satu tanda rahmat Tuhan. Jadi kalau nak tahu rahmat Tuhan tu kat mana pada Quran tu, maka kena dekat-dekatkan diri dengan Quran. So lepas ni tinggallah kelas-kelas sembah, kelas-kelas lain. Tak ada lah gurau je. Contoh je. Janganlah itu tu kesihatan, tak apa. Lepas ni kelas jahit tinggal, asyik Al-Quran aja. Jangan tak masak nasi pula. Ada Quran tak. Belajar sedikit demi sedikit. Percayalah, jika kita dekat Al-Quran, anda akan nampak nanti di mana Quran itu rahmat Tuhan itu di Quran itu. Belajar, ambil tindakan. Okey. Boleh? Saya nak pegang ayat nombor 6 ni. Saya nak habiskan tema kerasulan malam ni. Lepas tu kita nak masuk tema ketuhanan. Okey. Saya pegang ayat nombor 6 ya. Ayat nombor 6. Ayat nombor 6 bunyinya apa? Ikut saya baca. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Masya Allah, lemah lembutnya. Okey. Ayat yang ke-6 ni dia ada kaitan dengan apa? Dia ada kaitan dengan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan peringatan. Dia panggil inzar. Apakah kaitan ayat 6 ni dengan ayat sebelumnya yang kelima? Peringatan tu yang Nabi sampaikan sebagai peringatan tu sumbernya dari Al-Quran. Dia panggil ilmu perkaitan tadi tu. Okey. Nak tahu tak Nabi ingatkan apa? Maka bacalah Quran ataupun daripada Al-Quran. Okey, ayat tadi litunzira qauman ma unzira aba'uhum, supaya engkau memberikan peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka telah lama tidak diberikan peringatan. Fahum ghafilun, dengan sebab lama tak dapat peringatan itulah mereka lalai. Dia panggil ghafilun. Lalai bahasa Arab dipanggil ghaflah. Lalai. So ayat ini kita akan kupas dia ada dua perkara. Yang pertama kita akan cerita tentang fungsi Al-Quran dan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua fungsi peringatan kepada kaum Arab pada ketika itu dan juga untuk kita semua. Okey, sedikit tambahan dia. Okey, apa makna litunzir? Apa makna inzar? Jangan faham perkataan peringatan tu dengan bahasa Melayu ya. Peringatan kat situ inzar. Al-inzar, kata Al-Imam Syanqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, dia kata al-inzaru i'lamun bitakhwif. Dia kata apabila sebut perkataan inzar tu, dia adalah satu pemberitahuan yang dikaitkan dengan menakut-nakutkan. Maknanya peringatan berbentuk peringatan apa? Peringatan berbentuk apa? Memberi ancaman, memberi amaran. Itu dipanggil inzar. Jadi ayat tadi itu kata tugas Nabi dengan Quran yang Allah bawa turun kepada dia tadi itu adalah dengan memberikan peringatan yang dikaitkan dengan menakut-nakutkan. Dikaitkan dengan azab Tuhan, dikaitkan dengan neraka. Baik. Dalam ayat tadi ma unzira aba'uhum,
Siapa aba'uhum itu? Siapa mereka tadi itu? Dalam tafsir Al-Jalalain. Tafsir Jalalain ada tak kat rumah? Jalalain. Pengarang ni namanya dua jalan, tapi bukan Jalaluddin Hasan. Siapa nama jalan tu? Jalalain, tafsir Jalalain, ada dua orang jalan. Jalaluddin Al-Mahalli, satu lagi Jalaluddin As-Suyuti. So digabung dua-dua tu, kerana mereka berdua penulis yang bergabung, maka namanya tafsir Al-Jalalain. Tafsir Jalalain yang paling ringkas, bacalah. Sebab dia membantu anda memahami tafsiran ayat tu ringkas. Mudah. Nanti anda cari. Pesta buku masih ada kan? Masih ada pesta buku kan? Besok cuti, pergi pesta buku. Cari tafsir Jalalain. Okey, dalam tafsir Jalalain, Al-Imam As-Suyuti dan Al-Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, maksud golongan yang Allah, mereka ni tak lama dah terdapat peringatan. Dia kata, lam yunzaru fi zamanil fatrah. Mereka itu belum diberi peringatan pada zaman fatrah. Maksud dia, Nabi dah lama dah tak datang ke orang-orang. Maknanya zaman fatrah ni zaman yang mereka tak dapat, dah peringatan tu dah lama tak dah? Dah lama dah tak datang. Kalau kita nak kaitkan nas, Nabi apa yang datang? Sebelum Nabi Muhammad, yang kedua lah, Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa dan Nabi Muhammad, jarak dia berapa tahun? 500 tahun, bayangkan jauh lepas tu. Jauh lagi. Oleh kerana mereka tak dapat peringatan, akhirnya membawa kesan kepada apa? Mereka ini lalai, dipanggil ghafilun. Lalai kat sini, dalam tafsir Jalalain merujuk kepada al-imani wa rusydi. Mereka lalai daripada beriman kepada Tuhan yang sebenar, dan mereka lalai dalam melakukan perkara yang betul. Mereka tersasar, mereka terpesong. Sebab Rasul dah tak datang, jauh lama dah tak datang. Maka Nabi dan Muhammad datang adalah menyampaikan peringatan. Okey, boleh faham tak ayat tu? Mudah je kita faham ayat tu. Okey. Saya tak nak ulas dari sudut penggunaan bahasa ma tu apa. Sebenarnya ulama khilaf dalam menterjemah ayat tu. Tapi saya ambil pentafsiran, telah lama nenek moyang mereka tak dapat orang bagi peringatan yang bentuk menakut-nakutkan tu. Maka Rasul datang memberi pernyataan itu dengan membawa Al-Quran. Okey, pengajaran ayat yang ke-6 apa? Pengajaran nombor 1 yang boleh kita ambil sebagai pengajaran, sesungguhnya Rasulullah adalah seorang munzir, pemberi peringatan, yakni seseorang yang memberitahu tentang sesuatu yang mengandungi ancaman. Faham tak mengenai ancaman? Buat syirik kepada Allah, nanti Allah azab, Allah masukkan dalam neraka. Itu salah satu fungsi Nabi. Pengajaran yang kedua kita belajar, sesungguhnya Nabi SAW diutuskan khusus kepada bangsa Arab. Pada ayat tu, nenek moyang mereka tu maknanya nenek moyang bangsa Arab lah tu. Tapi bukanlah menafikan untuk bangsa lain ya. Tapi ayat tu merujuk kepada khusus kepada bangsa Arab ketika itu. Okay, tapi tidak menafikan untuk bangsa lain tak. Ayat ni bukan kata untuk Arab je tak. Tapi ayat tu merujuk kepada nenek moyang mereka yang Arab tu. Tapi sebenarnya Nabi diutuskan kepada semua makhluk, atau kepada jin-jin pun. Okey. Pengajaran lain yang kita boleh belajar kat sini, bahawa Allah mencela terhadap orang-orang yang melalaikan risalah-risalah kenabian. Sebab tugas Nabi beri peringatan. Itu saya sebut tadi tu. Kalau kita tak tahu hadis Nabi, apa Nabi cakap, apa Nabi larang, apa Nabi suruh, maknanya kita tak tahu apa perkara yang Nabi bagi amaran kepada kita, jangan buat. Kalau kita tahu, macam mana kita nak menjauhi dia? Sebab fungsi Nabi ni dia adalah utusan Tuhan. Maknanya kalau kita ikut Nabi itu, maknanya kita ikut Allah tu. Nabi takkan tersilap sebab dia maksum. Dia maksum dari sudut menyampaikan. Nabi dia takkan tersilap walaupun satu huruf. Bahkan dalam Quran memberi ancaman kepada Nabi. Kalau Nabi sorok wahyu tu, dia akan dimusnahkan oleh Allah.
Maksudnya kalau Allah kata begini, Nabi akan kata begitu. Dan Nabi kalau dia sampaikan, dia tak tersilap. Kita kalau sampaikan pesan kan, nanti balik pesan ke orang tu ya, terlanggar batu dah tertukar. Ada maksud. Di sini kita nampak penting tak kenabian tu. Sangat penting Nabi tu. Selama ni mungkin kita nampak macam biasa je kan, cukup-cukup lah apa yang dah ada ni, tak dapat dibaiki. Belajar lagi hadis Nabi apa bentuk larangan dan juga suruhan. Okey dah selesai. Dah berapa dah jam? 9-7 minit. Kita habis pukul 10. Jangan lama-lama lah. Kesian kan semua orang. Dah sejam kan? Okey, boleh faham tak? Ada apa nak tanya? Faham ayat dulu baru boleh tadabbur. Kalau semua orang baca Yasin setiap minggu, dia faham ayat dan ayat ni, subhanallah. Apabila ada kelas hadis, dia kejar nak belajar. Dia belajar hadis-hadis hukum. Itulah. Sebab kalau dia nak ikut Rasul, dia kena mengajar tentang Rasul tu. Tidak macam mana dia nak tahu Rasul surah apa, Rasul larang apa. Dan tidak macam dia nak tahu cara sembahyang Nabi macam mana, ibadat pada Nabi. Maknanya kalau boleh kita tirulah Nabi tu. Cara dia berjalan, cara dia bercakap, cara dia beribadat, tirulah. Sebab dia ala siratil mustaqim. Tirulah Pak Nabi. Okey? Dah selesai dah? Dah boleh faham? So boleh bina soalan apa pada ayat nombor 6 ni? Ayat apa kita boleh bina? Mungkin kita boleh bina soalan dia ada kaitan dengan tadi tu je lah, boleh ulang balik lah. Sejauh mana kita mengetahui peringatan-peringatan Nabi yang membentuk ancaman. Contoh bentuk ancaman ni dia macam diancam dengan azab, diancam dengan neraka lah. Contoh kalau macam ni Nabi kata la'anallah, Nabi kata Allah melaknat. Itu bahasa Nabi, Allah melaknat mana-mana wanita yang menyerupai lelaki menyerupai wanita. Itu adalah bentuk ancaman. Macam mana tahu bentuk ancaman? Kerana ada perkataan laknat dekat situ. Perkataan Allah melaknat ni maknanya Allah akan jauhkan rahmat ni. Itu ancaman Nabi tu. Maka kita kalau faham ayat ni, maknanya litunzira qauma tadi kan, maknanya kita janganlah menyerupai sebagainya. Banyak lagi yang lain, bukan yang tu je. Okay, kita nak sambung ayat yang ke-69 terus. Pergi 69. Nak cepat masuk syurga? Ialah sebab nanti janganlah tuan-tuan terkejut. Ustaz, tadi ayat nombor 6 tu 69 ni kenapa? Sebab kita ni bincang tema tentang kerasulan. Jadi ayat-ayat yang kita cari pasal kerasulan je lah. Walaupun ada lagi ayat lain. Okay, dalam surat Tadabbur ni, saya tak bawa cerita tentang Ashabul Qaryah tu. Yang 3 orang Rasul datang kat sebuah kampung tu. Penduduk kampung tu tak terima. Mudahnya begini. Kisah-kisah Rasul yang datang sebelum Nabi ni sebenarnya adalah untuk menguatkan fakta Nabi ni. Kenapa Allah cerita pasal Musa paling banyak sikit? Kenapa Allah cerita pasal Rasul yang lain? Kerana untuk memberi kekuatan kepada Nabi. Jadi orang-orang yang Allah musnahkan macam kaum Ad, kaum Nabi Allah Hud, kaum Samud. Nabi-Nabi yang dulu ni, dia Allah ceritakan kepada Nabi untuk apa? Supaya Nabi belajar daripada senior-senior dia. Faham tak? Jadi senior-senior Nabi, dia ada umat-umat dia juga. Macam Hud, umat dia Ad. Maknanya kenapa Allah ceritakan Rasul-Rasul yang dulu? Supaya Allah bagi tahu, umat Muhammad, wahai orang Arab-Arab musyrikin, kalau Nabi dulu orang dustakan dia, kami musnahkan, kamu ni orang Arab, tak mustahil kamu pun akan dimusnahkan. Yang itu. Jadi Allah menceritakan kisah Ashabul Qaryah dalam surah Yasin ni. Ya Allah hantar 3 orang tu kan? Yang tu saya tak bawa lah. Sebab method sebenarnya kalau boleh faham yang ni, dia boleh faham yang tu. Saya dekat langsung je begitu. Walaupun kita boleh dapat hikmah yang banyak yang lain. Saya nak ringkaskan.
Cukuplah pasal tema ni, kita buat tema ketuhanan pula lepas ni. So terus pegang nombor 69. Nombor 9 ni pasal apa? Nombor 9 ni, baca ayat ni dulu, kau saya baca. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. InsyaAllah. Semangat sikit. Sebab dia nak habis. Kalau ikut jam ni dah 1 jam 43 saat. Jam saya dia ada saat dan minit. Kerana dia risau mati nanti kan. Saya kena letakkan saat. Okey, dalam ayat ni Allah kata apa? Kami tidak mengajar syair kepada Nabi Muhammad tu. Dan kalau Nabi pandai syair tu tak sesuai untuk dia belajar syair. Yang kami wahyukan kepada dia tu bukan syair. Yang kami wahyukan kepada dia tu tidak lain melainkan az-zikr, Quran yang memberikan pengajaran, dan juga wa Quranul Mubin, kitab suci yang memberikan penjelasan. Kenapa Allah sebut tentang syair itu? Sebab dalam ayat-ayat lain mereka mengatakan Nabi ni seorang penyair yang gila. Maknanya mereka kata Nabi ni baca Quran, Quran tu adalah syair. Macam ni kita punya syair? Syair kita macam mana? Okey. Tak apalah. Tak payah bersyair lah. Zaman dulu, apabila Nabi dakwah kepada mereka, mereka kata apa? Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, patut ke kita nak tinggalkan sembahan-sembahan yang kita sembah kerana hanya nak mendengar ajakan seorang penyair gila tu? Sebab itu, mana-mana Rasul pun, antara yang mereka akan dituduh, mereka ni gila dan mereka ni buat syair. Nabi ni, Quran Nabi baca tu kan, adalah syair tu. Kita pernah sebut sebelum ni kan, kenapa Allah hantar huruf terpotong. Dan mereka kata Nabi ni seorang penyair yang gila. Takkanlah kita nak sembahkan, nak tinggalkan tuhan-tuhan kita sepatung-patung ni hanya kerana nak dengar seorang penyair yang gila tu. Maka ayat dalam surah Yasin, Allah menafikan bahawa wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Sebenarnya Muhammad ni kalau dia pandai syair pun tak sesuai dia belajar syair tu. Kami tak pernah ajar pun syair dekat dia. Yang kami turunkan sebenarnya Al-Quran. So kat situ kita belajar fungsi Quran apa? Sebagai zikrun, sebagai peringatan, dan Quran itu sebagai penerangan. Penerangan ni sebagai penjelas apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang hak, apa yang batil, mana yang Allah suka, mana yang Allah tak suka, mana yang pahala, mana yang bukan pahala. Hukum ni apa, hukum tu apa, maka diterangkan di dalam Al-Quran kerana kitabun mubin. Dan Quran ini juga sebagai zikr, sebagai satu ingatan kepada kita semua. Okey, kita masuk kepada pengajaran, lepas tu kita buat soalan. Pengajaran ayat 69, apa pengajaran kita boleh belajar kat sini? Nombor 1. Ini merupakan satu bantahan terhadap mana-mana manusia yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penyair. Seperti mana surah Al-Saffat tadi itu. Okey. Yang kedua, pangkat kenabian lebih mulia daripada menjadi seorang penyair. Nak jadi Nabi dengan seorang penyair, mana lagi mulia? So, jadi Nabi lah. Jadi maknanya, ini menolak kata, Allah kata, kami tak pernah ajar syair kat dia. Kami bagi dia Nabi. Dia wahyu. Okey. Di sini juga kita belajar yang ketiga.
Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi itu merupakan adzikr, peringatan. Peringatan. Okey, dalam hidup kita apa yang kita gunakan sebagai peringatan? Contohnya macam nak ingat contoh macam ni. Kalau kita nak bangun tidur, nak ingatkan kita pukul berapa anda guna apa? Anda guna jam. Kerana jam tu anda menganggap dia sebagai reminder. Kalau anda bawa kereta, macam mana anda nak tahu ada sesuatu yang ingatkan kita minyak tu dah nak habis dah? Anda tengok apa? Anda tengok meter. Selagi dia tak gelip-gelip tu, dah ada. Apa peringatan yang memberi anda peringatan bahawa anda punya kredit tu dah lama dah tak bayar, kena potong? Peringatan tak? Apa peringatan yang anda guna dalam hidup anda yang menandakan bahawa okey, sekarang waktu anda membelok ataupun waktu anda berjalan, anda guna apa? Anda gunakan lampu isyarat, anda gunakan signal. Itu peringatan. Penting tak peringatan itu? Penting. Tetapi kehidupan kita di alam akhirat tu nanti yang ingatkan kita macam mana nak pergi syurga, yang ingatkan kita bahawa nerakanya begini dan begini, maka jawapannya adalah Al-Quran. Tapi sejauh mana kita menjadikan Quran itu mengingatkan kita, dan bagaimana kita menjadikan Quran itu sebagai peringatan? Tindakan. Kena carilah, sebab Allah kata Quran ini zikr, mengingat peringatan kepada kita. Macam sekarang, macam ni nak mengingatkan bahawa Ustaz, kelas dah habis tak? Saya ada jam ke depan ni. 1 jam 7 minit 7 saat. Peringatkan. Tapi seharusnya yang kita kena ingatkan banyak adalah ke akhirat. Hidup nun di jauh sana tu. Nun di jauh sana. Kehidupan yang sebenar, futures kita kat sana. Boleh gunakan apa? Al-Quran. Kalau orang tanya macam mana Ustaz saya nak jadikan Quran sebagai peringatan, jawapannya kena belajar. Siapa bila nak belajar Ustaz? Sampai bila-bila lah. Dan pengajaran yang berikutnya adalah sesungguhnya Al-Quran adalah sebagai pemberi penjelasan bagi setiap sesuatu. Contohnya apa? Allah menjelaskan. Contohnya apa? Quran Mubin. Banyak hukum dalam Quran, ada baca nanti ya. Sebagai penjelasan. Contohnya apa? Sebab itu dalam hidup, apa tindakan nak buat, kena tengok Allah kata apa dulu. Macam tu. Allah kata apa dulu? Sebab kita kena cari penjelasan. Boleh tak aku buat ni? Macam tu. Aku nak dia menjelaskan. Contoh apa? Mencegah kemungkaran, Masya Allah. Betul? Ataupun penjelasan. Dia menyerahkan hukum hakam dan sebagainya. Contoh apa? Alright, contoh. Okey. Dia dah pukul 10 ni. Dia tak keluar idea tu. Ini menunjukkan lemah manusia. Okey. Pengajaran yang berikutnya adalah sesungguhnya Al-Quran menjadi naik bawah tu. Al-Quran menjadi penghujah kata orang kafir. Okey. Itu soalan. Jadi apa tindakan kita selepas tadabbur pada ayat 9 ni? Kita belajar Quran sebagai peringatan ya. Macam saya sebut contoh tadi tu. Maka kita kena belajarlah. Dan sejauh mana Al-Quran ini mengingatkan kita. Baik, dah selesai dah ayat ni. Ada soalan apa nak tanya? Sebelum kita berhenti 9.30 kan? 9.30. Tuan-tuan boleh 9.30 ni? Boleh? Nak kita cari, nak tambah lagi peringatan daripada Allah? Okey, ada soalan nak tanya? Saya nak masuk topik kedua. Ketuhanan. Ya.
azan. Tapi macam mana kita nak balance kan Barit bila ada setelah yang kata Rasulullah diturunkan untuk memberikan berita gembira. Jadi macam mana dia macam ini dia kata beri peringatan yang menakutkan. Tapi ada setelah itu beri berita gembira. Nak balance kan. Balance tu maksudnya nak. Alright. Okay. Sahabat kita bertanya, kita belajar tadi Rasul ni litunzir, memberikan peringatan yang dikaitkan dengan menakut-nakutkan ancaman. Ayat tu juga sebenarnya ada dalam surah Al-Muddathir, Qum fa'anzir. Namun dalam masa yang sama, kita juga belajar bahawa Rasul ni dia juga sebagai pembawa berita gembira, sebagai mubasyir. Tadi munzir ni mubasyir. So macam mana nak imbang ni? Okay. Kita kena faham begini. Metod atau panggil kaedah dakwah Nabi yang pertama adalah menggunakan metod memberikan peringatan tadi tu. Inzar. Jawapan tadi tu, sebenarnya jawapan tu ada pada surah Al-Muddathir tadi. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah. Maknanya dia dah kena start menyampaikan dakwah. Fa'anzir, berilah peringatan. Sebab tu metod Nabi ni dia akan mulanya di banyak tu bagi peringatan. Sebab mereka ni teruk sangat dia punya perangai, degil mereka, maka mereka dikaitkan dengan ancaman. Antara ancamannya pasal kiamat. Tapi isunya nanti kita belajar, mereka tak percaya kiamat tu. Jadi peringatan tu jadi macam tak ada apa-apa. Tapi dalam masa yang sama, Nabi juga menceritakan tentang berita gembira kepada orang mukmin. Balance lah, maksudnya kita jangan nak cerita pasal dosa aja. Kan, itu yang cerita tanah kubur. Siapa penerbit tanah kubur tu dengar kita cakap. Kita ni janganlah cerita asyik cerita dosa azab. Kan? Sedangkan Allah ni maha penyayang. Sebab tu nama Tuhan yang kita ulang 17 kali, Allah pemarah ke Allah penyayang? Allah penyayang. Kenapa dia tak sebut Allah Jabbar ke, Allah Aziz ke? Tak. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulang sekali lagi ayat tu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang. Okay, maknanya kena imbang lah. Ada masa menggunakan pendekatan menakut-nakutkan, ada masa menggunakan pendekatan memberi berita gembira. Tapi dalam Quran ada juga teknik guna berita gembira, menyampaikan berita gembira tapi dikaitkan dengan azab, ada juga. Tapi ayat itu tak banyak. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, ada juga. Tapi kebanyakan ni berita gembira apa? Wa basyiril ladina amanu wa 'amilus solihat. Berita gembira ni biasanya untuk orang yang beriman macam tu. Nak tahu tak berita gembira siapa beriman syurga gitu. Iman lah. Maksudnya dalam hidup ni perlu ada takut. Hidup ni perlu juga ada harap. Ada khauf dan raja. Biasa kan tahu kan khauf dan raja. Jangan kita cerita dakwah ke orang, cerita yang, tapi ada masa kena teknik yang paling berkesan, kena takutkan pasal akhirat. Tapi imbang lah dua-dua tu. Nak jawab kita nak bangun semayang kan, nak kita nak kawan kita semayang, tak semayang. Kau ni man, kalau mati man, nak nakutkan dia. Kau tahu tak man, tak semayang dia. Ataupun nak guna teknik memberita gembira. Bangunlah man, sesungguhnya orang yang semayang pada awal waktu man. Mana teknik lebih baik? Itu sahaja. Ya, nampak tak jawapan dia? Okey, ada soalan lain? Ada pertanyaan? 4 minit lagi? Atau kita habis? Okey. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, cuma saya tak tahu bila kuliah tu, nanti kita bincang-bincang lah. Kalau kelas akan datang, kita terus masuk siri nombor 5. So kita akan namakan program kita ni Tasha, Tadabbur Surah Yasin. S5 siri 5. Okey, dia tak ada kena-mengena dengan handphone.
Okey, tema akan datang, kita akan masuk tema yang kedua, pasal ketuhanan, ilahiyat. Maknanya daripada surah Yasin tu kita akan ambil ayat-ayat yang ada kaitan cerita tentang Allah. Okey. Cerita tentang Allah ni biasanya dia ada 3 lah. Rububiyah, uluhiyah dengan nama-nama Allah yang mulia. Dalam surah Yasin nanti kita akan cerita tentang ketuhanan ni ada 3 macam ni. Dalam surah Yasin Allah sebenarnya dia ada cerita banyak tentang dia tu pencipta. Dia tak ada cerita. Okey, dia akan bawa kita, siapa yang baca Yasin, Allah akan bawa kita pergi mengembara. Allah bawa kita semua. Pertama Allah ajak kita berada di darat. Lepas habis cerita kat darat melihat kebesaran Tuhan, Allah ajak pula kita tengok ke langit pula. Pergi ke angkasa pula, tengok ada apa kat langit tu. Ada matahari, ada bulan. Lepas habis kat langit, Allah ajak kita turun balik semula. Pergi pula tengok ke laut. Ni ada dalam surah Yasin. Agak-agak ayat berapa? Yang darat tu pasal apa? Yang kat langit tu pasal apa? Yang kat laut tu pasal apa? Kemudian itulah di antara tajuknya, darat, langit, darat, laut. Kita akan pergi. Okay, kita akan mengembara darat, naik ke langit dan ke laut. Kita akan masuk cerita ketuhanan pada kuliah akan datang. Okey. Ada soalan? Itu siri yang kelima nanti. Ada cadangan kelas boleh maklumkan. Sebab dalam bulan puasa kan. Okey, habislah. Dah 9.29. 1 minit lagi. Saya buka pada persoalan. Ada? Perlukan penjelasan? Tak ada. Senyum tak apa, tak perlu kata apa-apa kalau tak ada dah. Okey, dalam FB ada tak apa-apa komen? Dia nak jawapan apa, ada tak? Tak ada. Tak ada apa-apa. Okey, kalau tidak ada apa-apa, saya mohon ampun dan maaf. Sepanjang 4 siri ini saya bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. Jika ada salah silap saya ataupun segala kekurangan, kelemahan saya dalam menyampaikan slot tadabbur ni, saya pun sebenarnya baru nak belajar. Dan terima kasih banyak-banyak jazakumullah khair kepada pihak Tadabbur Center kerana bagi peluang kepada saya untuk saya menambahkan amal soleh saya dari sudut saya mengajarkan ilmu Al-Quran, dan kepada tuan-tuan dan perempuan tahniah syabas kerana boleh meluangkan masa yang Allah peruntukkan untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim. Semoga kita semua tergolong dalam sebaik-baik kumpulan manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Al-Quran memberi syafaat kepada kita nanti di akhirat. Semoga Al-Quran memberi cahaya dalam kehidupan kita. Jadi saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka